Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, juga kita boleh sebut satu lagi kisah sebagai penutup pada malam ni. Dikatakan ada seorang lelaki yang dijadikan sebagai seorang pengantin, dijodohkan dengan seorang perempuan. Kerana dia pernah nak minang tapi ditolak. Pi Pinang tolak, pi Minang orang tolak. Sampai tahap ada orang kata, nak nikah nak. Kami ada calon ni. Dia kata, carilah siapa pun janji boleh nikah sudah. Sebab banyak kali sangat duk kena reject. Dia hampa carilah siapa pun, aku setuju. Lalu dijodohkan dengan seorang perempuan. Tuan-tuan, dia tak tahu pun beban tu sabar dia, umur berapa, macam mana keadaan, tak tahu. Yang tahu bagi nikah. Tuan-tuan, lepas nikah lega, dah jadi pengantin, dah jadi seorang suami. Maka malam pertama tuan-tuan dia masuk nak jumpa dengan isteri dia. Syok tak kira boleh nikah, kena reject lama lah. Hari tu hari dia nikah. Tuan-tuan, pada malam tersebut dia masuk ke dalam bilik, ke dalam rumah untuk bertemu dengan isteri yang dia tak kenal. Dan alangkah terkejutnya dia tuan-tuan, masuk dalam rumah, dia melihat isteri yang dia tak kenal tadi ni sedang sakit untuk melahirkan anak. Rupanya dia dijadikan pak sanggup, dikahwinkan dengan seorang perempuan yang dah nak beranak dah. Dia tak tahu, nikah malam pertama bini nak beranak. Tuan-tuan, tak masuk keajaiban dunia ke? Lepas asap nikah malam beranak lah. Oi, pelik. Tak ada bab lain lah, melainkan orang akan kata berzina sebelum nikah. Walaupun bukan dengan dia, orang kata bini dia ni orang yang berzina, perzina, beranak malam tu. Tuan-tuan, dia masuk tercengang, bini nak beranak. Buat macam mana? Nak panggil tok bidan, nak habaq ke orang kampung, nak bawa pergi hospital. Aib. Jahat macam mana pun bini aku dah jadi bini dah, bukan orang lain. Bini dah kok mana pun, jahat ke aku mana ke, lah ni dia dah jadi bini aku dah. Kok mana pun nak kena jaga aib dia. Marah-marah lah, aib nak jaga. Ni bini aku ni. Nah, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun pening. Kawan tak pernah duduk dengan perempuan, tiba-tiba malam tu bini nak beranak. Maka waktu tu dialah yang sambut. Ni bukan bidan terjun, bidan tersungkuk. Nak terjun ke benar ni. Bidan terjun memang bidan apa emergency. Dia reti dah sikit, ni haram tak reti apa, sungkuk terus ha. Tuan-tuan, dia yang sambut anak yang keluar tadi ni. Mak guna sambut. Tuan-tuan, semalaman tak tidur duk fikir macam mana nak buat. Nak panggil orang kampung, nak habaq ke orang, kantui aib keluarga dia, aib bini dia, aib semua. Oh, tak lepas pergi fikir. Tuan-tuan, fikir, dia dapat satu idea. Dekat waktu maghrib, dekat waktu subuh, dia bawa anak tadi ni pergi letak di tangga masjid. Letak awal tu imam tu ni tak main lagi, orang masjid tak main lagi. Maka dia letak dekat subuh. Kalau subuh pukul 6, 5.30 dia pergi letak lah. Dia pergi letak di tangga masjid. Tinggal dalam tu. Cuma tuan-tuan dan rahmati Allah, dengar pergi habis dulu. Oh, jangan kata, oh orang dulu pun tak kat masjid kan. Oh. Dengar dulu. Dia letak di tangga masjid dengan selamat. Kemudian dia menyorok di satu tempat. Yang tempat dia menyorok, dia boleh tengok budak tu dengan selamat. Supaya kalau ada binatang main kacau, dia boleh halau. Dia menyorok, orang tak nampak, tapi dia boleh tengok budak tu. Jaga dari jauh. Letak dengan masjid. Tuan-tuan, sebelum subuh, siapa orang pertama main masjid? Tok Siak. Ni antara orang yang awal main masjid. Tuan-tuan, tak nafi antara Tok Imam, Tok Bilal dengan orang masjid lain. Antara yang afdal, Tok Imam. Antara Bilal dengan Imam, kata ulama, Imam lebih afdal. Kenapa? Kerana Nabi pernah jadi imam, tapi Nabi tak pernah jadi Bilal. Nabi tak pernah laungkan azan menandakan masuknya waktu solat. Tak pernah. Masuk maghrib azan, orang lain azan. Nabi tak pernah azan masuk waktu. Nabi hanya pernah azan di telinga budak waktu lahir Sayyidina Husain. Waktu dilahirkan Fatimah, Nabi azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Azan kat telinga budak pernah, tapi azan nak masuk waktu tak pernah. Imam Nabi pernah. Jadi antara imam dengan Bilal, mana lebih afdal? Imam. Karena Nabi pernah jadi imam.
Cuma kalau dari segi masyarakat kita tuan-tuan, antara imam dengan Bilal dan Tok Siak, mana lagi kemah? Tok Siak. Kerana kalau Tok Siak tak buka pintu, Tok Imam, Tok Bilal dua-dua duduk luar. Dengan apa main Tok Siak? Dia menang kat Tok Siak je lah. Tok Siak main dulu nak buka masjid, tak dan buka pintu, tak dan naik tangga, nampak ada budak. Main mana budak ni? Terkejut Tok Siak. Cepera dah nak buat guna ni. Baby ni. Tuan-tuan duk tak lama Tok Bilal mai. Tok Bilal heran, awak masjid segelap ni, lampu pun tak buka ni, mana api Tok Siak tak mai lagi kan? Rupanya Tok Siak duk kalut depan tangga. Pasal apa Tok Siak? Ni ada baby. Tok Bilal pun kalut, tumpang kalut sekali. Allah nak buat macam mana ni? Tuan-tuan, jemaah kuih ramai mai. Nak main subuh, pakat berumun budak tu. Tok Imam baru sampai. Pasal apa ni? Budak. Tuan-tuan tok teh duk bincang macam mana nak buat, cerah seorang tak payah suruh. Contohlah, duk bincang macam mana nak buat ni, kaduk dah main mana budak ni. Tak pernah jadi lagi kat kampung kita orang main tinggal budak. Ni main mana budak ni duk kaduk. Tuan-tuan, tengah-tengah orang duk ramai duk berumun budak tadi, si lelaki yang menyorok keluar daripada tempat menyorok dia main ke tengah orang ramai. Dia tanya Tok Imam, awak yang duk ramai-ramai kaduk ni? Tok Imam kata, tak tahulah budak ni siapa main tak. Tuan-tuan, dia kata apa? Macam ni lah Tok Imam, saya tengok budak ni macam comel saya nak ambil budak ni buat anak angkat. Siapa yang tak bagi saya ambil budak ni, saya cerai bini saya di rumah. Hei, hang baru nikah kemarin, nikah tak nikah saya tak kira, saya nak ambil budak ni belah. Siapa tak bagi saya belah budak ni, saya cerai bini saya di rumah. Jadi takut jatuh talak, Tok Imam bagi kat dia, ambil belah. Dia buat balik budak tadi, bagi kat bini dia, yang memang bini tadi mak budak tu. Tapi dalam keadaan orang kampung ingat tu anak angkat yang mereka jumpa di tengah masjid. Seorang pun tak tahu tu anak bini dia. Yang mereka tahu tu anak mereka belah, mereka jumpa tengah masjid. Tuan-tuan, sampai kesudah orang tak tahu bini dia beranak malam tu. Punya jaga aib bini dia. Ni power. Tuan-tuan, ni antara kisah-kisah yang diceritakan pada kita semua berkaitan dengan bagaimana orang punya cari jalan untuk beramal dengan hadis Nabi SAW. Dan Nabi sebut simple. Nabi kata, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib saudara Islam dia, Allah akan tutup aib dia dunia sampai akhirat. Allah akan tutup. Dan kita semua ada aib, kita semua ada kesalahan, kita semua ada dosa, yang kita saja tahu apa salah yang kita buat. Yang kita tahu, kalau orang tahu salah kita ni, maka kita akan malu dunia sampai akhirat. Semua ada aib masing-masing. Jadi kita harap sungguh-sungguh supaya Allah tutup aib kita. Maka satu jalan yang boleh kita dapatkan benda tersebut ialah tutup aib saudara Islam kita yang lain.